Assalamualaikum, saya ucapkan kepada Awang Masyabi. Saya Shanizar bin Sahimin dengan nombor metrik 76723 akan membentangkan projek tahun akhir saya yang bertajuk Proses Urbanisasi di Bintulu. Okey, bahagian ini ialah isi kandungan. Yang pertama ialah pengenalan, objektif kajian, kajian literatur, metodologi kajian, dapatan kajian, objektif 1 dan objektif 2, perbincangan, cadangan kajian dan kesimpulan. Okey, bahagian pertama ialah pengenalan. Pembandaran bukanlah sesuatu perkara yang asing lagi di negara-negara yang sedang membangun dan maju, contohnya seperti Malaysia. Malaysia merupakan sebuah negara yang sedang pesat mengalami proses pembandaran. Perkembangan urbanisasi ini telah mengubah pola penempatan di kawasan pinggir metropolitan. Lopez et al. 2001 menerangkan perubahan yang berlaku ini adalah hasil daripada peluasan kawasan bandar ke kawasan pinggir bandar yang dikenali sebagai rebakan pembandaran. Rebakan pembandaran ini telah menyebabkan berlakunya beberapa peningkatan permintaan, terutamanya terhadap ruang pembangunan kediaman, perindustrian dan ruang perniagaan, sehingga mengubah kawasan pinggir bandar menjadi hampir seperti kawasan bandar. Syahrudin 2012 menjelaskan proses rebakan yang terjadi juga adalah selari dengan proses pembandaran yang berlaku di sekitar pinggir bandar, dan proses pembandaran adalah satu proses yang berkesan kerana penggunaan pola guna tanah yang terdapat di kawasan bandar digunakan secara maksimum. Bahagian ini saya akan menerangkan tentang objektif kajian. Objektif kajian pertama saya ialah mengenal pasti punca perancangan bandar yang tidak tersusun di Bintulu. Timbulnya persoalan pertama, iaitu mengapakah perancangan bandar di Bintulu tidak tersusun. Hal ini demikian dipersoalkan kerana terdapat kampung yang tidak berdaftar berada di pinggir bandar. Kemudian selok-belok jalan raya juga tidak terancang yang menyebabkan kesesakan lalu lintas yang sangat teruk. Objektif kajian saya yang kedua ialah mengenal pasti kos sara hidup yang meningkat di pinggir bandar Bintulu. Persoalan kedua ialah mengapakah kos sara hidup meningkat di pinggir bandar Bintulu. Kos sara hidup penduduk di pinggir bandar Bintulu meningkat selaras dengan kepesatan ekonomi di Bintulu. Penduduk tersebut terdiri daripada penduduk yang menetap di pinggir bandar Bintulu, iaitu di Kampung Kuala Tatau, Bintulu. Bahagian ini ialah kajian literatur. Pertama ialah pembangunan. Pembangunan adalah luas maksudnya, dan salah satu pengertiannya adalah salah satu perubahan gaya hidup yang tidak hadir dari pengaruh luar tetapi wujud daripada masyarakat itu sendiri. Menurut Higgins 1975, menjelaskan pembangunan merupakan suatu konsep yang melibatkan perubahan di dalam kuantitatif dan kualitatif. Antara ciri-ciri yang menyatakan maksud pembangunan terbabit adalah kadar pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, peningkatan kemudahan asas dan juga sosial telah menjadi kriteria utama proses pembangunan. Yang kedua ialah kos sara hidup. Kos sara hidup merujuk kepada belanjawan minimum untuk membeli sekumpulan barang dan perkhidmatan dalam mencapai tingkat taraf hidup tertentu menurut Tan 2016. Berdasarkan takrifan ini, isu peningkatan kos sara hidup boleh dikaitkan dengan dua perkara utama, iaitu tingkat pendapatan dan taraf kehidupan seseorang individu. Yang ketiga ialah urbanisasi. Urbanisasi didefinisikan sebagai satu proses yang mempengaruhi pengembangan bandar di negara-negara yang sedang membangun. Urbanisasi berlaku kerana peningkatan penduduk yang mendadak. Namun begitu, urbanisasi bukan hanya tertumpu kepada pertumbuhan penduduk tetapi melibatkan migrasi penduduk, iaitu penghijrahan penduduk di kawasan desa ke kawasan bandar menurut Anon 2010. Hal ini demikian kerana penduduknya mengalami pengembangan dan pertumbuhan pengetahuan. Proses pengembangan ini juga berlaku kerana dipengaruhi oleh perubahan ekonomi dan sosial di kawasan yang terlibat.
Pada bahagian ini saya akan menerangkan tentang metodologi kajian. Menurut Schoenbaum dan Johnson 2017, kaedah campuran adalah reka bentuk untuk jenis kajian, iaitu mencampurkan kajian menggunakan kualitatif dan kuantitatif untuk mendapatkan pemahaman yang luas serta mendalam tentang pengetahuan kajian yang dibuat. Kaedah yang pertama ialah kaedah soal selidik. Kaedah soal selidik mempunyai dua bahagian, iaitu yang pertama ialah bahagian A, yang terdiri daripada latar belakang responden seperti umur, jantina, status perkahwinan, sektor pekerjaan dan gaji bulanan. Bahagian yang kedua ialah bahagian B, iaitu terdiri daripada soalan-soalan yang perlu dijawab oleh responden sebanyak 6 soalan dengan pilihan jawapan bagi mencapai objektif kajian. Kaedah yang kedua ialah kaedah temu bual. Pengkaji akan menemu bual sebanyak 10 responden yang menetap di Bandar Bintulu. Pengkaji akan memastikan responden yang ditemu bual adalah penduduk Bintulu untuk mendapatkan maklumat yang tetap bagi mencapai objektif yang pertama, iaitu mengenal pasti punca perancangan bandar yang tidak tersusun di Bintulu. Kemudian ialah populasi kajian. Populasi ialah kumpulan sasaran yang telah dikenal pasti untuk dijadikan sebagai responden menurut Bandari 2020. Populasi kajian yang pengkaji jalankan ialah masyarakat Bintulu, punca dan cara untuk mengatasi masalah perancangan bandar di Bintulu, kumpulan penduduk pinggir bandar yang berada di Kampung Kora Tatau untuk mengenal pasti punca kos sara hidup meningkat di pinggir bandar Bintulu. Kemudian ialah sebanyak 10 orang responden untuk ditemu bual bagi mencapai objektif yang pertama. Kemudian sebanyak 30 orang responden untuk kajian soal selidik bagi mencapai objektif yang kedua. Pada bahagian ini saya akan menerangkan tentang dapatan kajian. Bagi objektif yang pertama, pengkaji telah menggunakan kaedah temu bual untuk mendapatkan maklumat daripada responden. Sebanyak 10 orang responden yang terlibat dalam temu bual yang dibuat oleh pengkaji. Yang pertama ialah pertumbuhan tanpa rancangan. Bandar Bintulu mengalami pertumbuhan yang tidak teratur dan tanpa rancangan yang memadai. Pemukiman dan infrastruktur pembandaran mungkin tumbuh secara acak tanpa adanya rencana tata ruang yang jelas. Infrastruktur yang tidak tersusun disebabkan perancangan yang tidak teratur. Perkara ini juga dibuktikan melalui jawapan beberapa responden yang menyatakan pembangunan tanpa kawalan juga antara faktor yang menyebabkan perancangan bandar yang tidak tersusun di Bintulu. Terdapat responden yang menyatakan, pada pendapat saya bersetuju. Hal ini kerana pembangunan yang tidak teratur dan tiada perancangan yang teliti menyebabkan Bintulu dalam keadaan yang tidak teratur. Ia juga dapat dilihat dari pembangunan yang banyak disebabkan oleh Bintulu mempunyai sumber asli. Yang kedua ialah pertumbuhan penduduk yang pesat. Pertumbuhan penduduk yang pesat sering dikaitkan dengan migrasi penduduk dari luar bandar ke bandar. Individu berhijrah ke bandar untuk mencari peluang pekerjaan, pendidikan dan kehidupan yang lebih baik. Migrasi yang tinggi ini meningkatkan tekanan pada bandar dan menghasilkan permintaan yang tinggi terhadap perumahan dan infrastruktur Bandar Bintulu. Perkara ini dibuktikan melalui jawapan beberapa responden yang menyatakan mereka bersetuju bahawa di Bandar Bintulu kerap berlaku kesesakan lalu lintas. Responden tersebut menyatakan ya, kesesakan lalu lintas ini berlaku kerana penduduk di Bintulu yang banyak. Selepas itu sangat banyak penduduk di Bintulu ini menggunakan kenderaan sendiri bila mahu pergi ke kedai atau kerja. Yang ketiga ialah pertumbuhan ekonomi yang pesat di Bintulu, seperti peningkatan aktiviti perindustrian atau penemuan sumber daya alam yang penting seperti gas asli dapat menyebabkan pembangunan yang cepat dan tidak teratur di Bandar Bintulu. Pertumbuhan ekonomi yang pesat mungkin tidak diiringi oleh perancangan yang cukup dalam infrastruktur di Bintulu. Antaranya ialah kurangnya jalan raya, sistem transportasi, penyaluran air bersih dan penjagaan kebersihan yang memadai dapat menyebabkan perkembangan yang tidak teratur dan tidak terkendali.
Perkara ini dibuktikan melalui jawapan beberapa responden yang menyatakan faktor ekonomi juga antara puncak perancangan Bandar Bintulu tidak tersusun. Responden tersebut menyatakan, saya bersetuju bahawa faktor ekonomi juga antara puncak perancangan Bandar Bintulu yang tidak tersusun. Hal ini kerana ia menarik lebih ramai penduduk untuk menetap di Bintulu untuk mendapatkan pekerjaan. Oleh itu, kawasan perumahan banyak dibina tapi tidak dirancang dengan baik. Pada bahagian ini, saya akan menerangkan tentang dapatan kajian bagi objektif 2. Bahagian yang pertama ialah bahagian demografi responden. Yang pertama ialah jantina. Jumlah responden yang terlibat dalam kajian ini ialah 30 orang responden. Jadual menunjukkan taburan bilangan dan peratusan responden mengikut jantina. Responden lelaki berjumlah 22 orang, samaan dengan 73.3%, manakala responden perempuan adalah 8 orang, samaan dengan 26.7%. Dengan itu, didapati responden lelaki lebih tinggi daripada responden perempuan. Yang kedua ialah umur. Jumlah responden yang terlibat sama iaitu 30 responden. Jadual menunjukkan taburan bilangan dan peratusan responden mengikut tingkat umur. Responden yang berumur dari 18 hingga 29 tahun paling tinggi diperolehi dalam pengumpulan data ini adalah sebanyak 16 orang bersamaan dengan 53.3%. Berumur 30 hingga 39 tahun sebanyak 9 orang bersamaan dengan 30%. Dan didapati responden yang paling rendah diperolehi dalam pengumpulan data ini adalah berumur 40 hingga 49 tahun, iaitu sebanyak 2 orang samaan dengan 6.7%, dan responden yang berumur 50 hingga 60 tahun sebanyak 3 orang, iaitu samaan dengan 10%. Yang ketiga ialah status perkahwinan. Jumlah responden yang terlibat dalam kajian ini tetap sama, iaitu 30 orang responden. Jadual menunjukkan taburan bilangan dan peratusan responden mengikut status perkahwinan. Responden yang sudah berkahwin sebanyak 11 orang, iaitu bersamaan dengan 36.7%, dan didapati responden yang paling tinggi diperolehi dalam pengumpulan data ini adalah responden bujang, iaitu sebanyak 15 orang, bersamaan dengan 50%, dan responden yang paling rendah dalam pengumpulan data ini adalah responden yang terdiri daripada ibu atau bapa tunggal atau balu atau janda atau duda sebanyak 4 orang, iaitu bersamaan dengan 13.3%. Yang keempat ialah sektor pekerjaan. Jadual menunjukkan taburan bilangan dan peratusan responden mengikut sektor pekerjaan. Didapati responden yang paling tinggi diperolehi dalam pengumpulan data ini adalah responden yang bekerja dalam sektor pendidikan dan lain-lain, iaitu sebanyak 8 orang samaan dengan 26.7%. Responden yang bekerja dalam sektor perkhidmatan sebanyak 5 orang, iaitu samaan dengan 16.7%. Responden yang bekerja dalam sektor perikanan sebanyak 4 orang samaan dengan 13.3%, dan responden yang tidak bekerja sebanyak 2 orang samaan dengan 6.7%. Selain itu, didapati responden yang paling rendah adalah responden yang bekerja dalam sektor pelancongan, peladangan dan pertanian, masing-masing sebanyak 1 orang, iaitu bersamaan dengan 3.3%. Yang kelima ialah gaji bulanan. Jadual menunjukkan taburan bilangan dan peratusan responden mengikut gaji bulanan. Didapati responden yang paling tinggi diperolehi dalam pengumpulan data ini adalah responden yang mendapat gaji dalam lingkungan RM1000 hingga RM1999, iaitu sebanyak 13 orang samaan dengan 43.3%. Responden yang mendapat gaji dalam lingkungan RM2000 hingga RM2999, iaitu sebanyak 9 orang samaan dengan 30%. Dan responden yang mendapat gaji dalam lingkungan RM3000 hingga 3999, iaitu sebanyak 5 orang samaan dengan 16.7%. Lepas itu, didapati responden yang paling rendah diperolehi dalam pengumpulan data ini adalah responden yang mendapat gaji dalam lingkungan RM4000 hingga 4999, iaitu sebanyak 3 orang samaan dengan 10%.
Pada bahagian ini saya akan membentangkan tentang bahagian yang kedua, iaitu bahagian B. Soalan mengenai mengenal pasti kos sara hidup yang meningkat di Kuala Tatau. Jadual menunjukkan taburan bilangan dan peratusan responden mengikut jawapan dari responden berkenaan, iaitu adakah gaji bulanan responden cukup untuk menyerah hidup sekeluarga. Didapati responden yang paling tinggi diperolehi dalam pengumpulan data ini adalah responden yang menjawab ya bagi soalan adakah gaji bulanan cukup untuk menyerah hidup sekeluarga, iaitu sebanyak 19 orang bersamaan dengan 63.3%. Responden yang menjawab tidak bagi soalan adakah gaji bulanan cukup untuk menyerah hidup sekeluarga pula sebanyak 11 orang, iaitu samaan dengan 36.7%. Yang kedua ialah pekerjaan sampingan. Jadual menunjukkan taburan bilangan dan peratusan responden mengikut pekerjaan sampingan. Didapati responden yang paling tinggi diperolehi dalam pengumpulan data ini adalah responden yang menjawab tidak bagi soalan adakah responden mempunyai pekerjaan sampingan, iaitu sebanyak 21 orang samaan dengan 70%. Responden yang menjawab ya bagi soalan adakah responden mempunyai pekerjaan sampingan adalah sebanyak 9 orang, iaitu samaan dengan 30%. Yang ketiga ialah faktor kos sara hidup yang tinggi bagi responden. Jadual menunjukkan taburan bilangan dan peratusan responden mengikut faktor kos sara hidup yang tinggi bagi responden. Didapati responden yang paling tinggi diperolehi dalam pengumpulan data ini adalah responden yang memilih kos pengangkutan. Bagi soalan apakah faktor yang menyebabkan kos sara hidup di kawasan luar bandar tinggi, iaitu sebanyak 19 orang samaan dengan 63.3% daripada 30 orang responden. Hal ini demikian kerana jarak antara kampung Kuala Tatau ke pusat bandar sangat jauh. Selain itu, didapati responden yang memilih kos makanan. Bagi soalan apakah faktor yang menyebabkan kos sara hidup di kawasan luar bandar tinggi adalah sebanyak 13 orang samaan dengan 43.3% daripada 30 orang responden. Kemudian, didapati responden yang paling rendah diperolehi dalam pengumpulan data ini adalah responden yang memilih kos kesihatan, kos perumahan dan kos pendidikan, iaitu masing-masing sebanyak 9 orang samaan dengan 30% daripada 30 orang responden. Yang ketiga ialah jenis pengangkutan awam di luar bandar. Jadual menunjukkan taburan bilangan dan peratusan responden mengikut jenis pengangkutan awam di luar bandar. Didapati responden yang paling tinggi diperolehi dalam pengumpulan data ini bagi soalan apakah jenis pengangkutan awam yang paling umum di luar bandar adalah responden yang memilih bas, iaitu sebanyak 13 orang bersamaan dengan 43.3%. Selain itu, didapati responden memilih kereta sebanyak 8 orang bersamaan dengan 26.7% dan responden yang memilih motosikal sebanyak 7 orang bersamaan dengan 23.3%. Selepas itu, responden yang paling rendah didapati dalam pengumpulan data ini adalah responden yang memilih teksi, iaitu sebanyak 2 orang sama dengan 6.7%. Yang keempat ialah kos purata perbelanjaan seharian bagi responden. Jadual menunjukkan taburan bilangan dan peratusan responden mengikut kos purata perbelanjaan seharian bagi responden. Didapati responden yang paling tinggi diperolehi dalam pengumpulan data ini bagi soalan berapakah kos purata perbelanjaan seharian di kawasan luar bandar adalah responden yang memilih jawapan antara RM20 hingga RM40, iaitu sebanyak 23 orang bersamaan dengan 76.7%. Selain itu, didapati responden yang memilih perbelanjaan kurang daripada RM20 adalah sebanyak 5 orang bersamaan dengan 16.7%, dan responden yang memilih perbelanjaan antara RM40 hingga RM60 adalah sebanyak 2 orang samaan dengan 6.7%. Selain itu, didapati responden tidak memilih jawapan perbelanjaan lebih daripada RM60 bagi soalan berapakah kos purata perbelanjaan seharian di kawasan luar bandar. Yang terakhir ialah soalan mengenai kos sara hidup di antara bandar dan luar bandar bagi responden.
Jadual menunjukkan taburan bilangan dan pelatusan responden mengikut kos sara hidup di antara bandar dan luar bandar bagi responden. Didapati responden yang paling tinggi diperolehi dalam pengumpulan data ini bagi soalan pembandingan kos sara hidup di antara bandar dan luar bandar adalah responden yang memilih kos sara hidup di bandar lebih tinggi daripada kawasan luar bandar, iaitu sebanyak 12 orang samaan dengan 40%. Selain itu, responden yang memilih kos sara hidup di bandar dan kawasan luar bandar adalah sama, iaitu sebanyak 10 orang bersamaan dengan 33.3%, dan responden yang memilih jawapan kos sara hidup di bandar dan kawasan luar bandar tidak dapat dibandingkan, iaitu sebanyak 4 orang bersamaan dengan 13.3%. Selepas itu, didapati responden paling rendah diperolehi dalam pengumpulan data adalah responden yang memilih jawapan kos sara hidup di bandar lebih rendah daripada kawasan luar bandar, dan jawapan tidak pasti atau tidak tahu masing-masing sebanyak 2 orang bersamaan dengan 6.7%. Pada bahagian ini saya akan membentangkan tentang perbincangan. Objektif pertama dalam kajian ini ialah mengenal pasti punca perancangan bandar yang tidak tersusun di Bintulu. Secara keseluruhannya, pengkaji membuat kesimpulan berdasarkan jawapan daripada responden mengenai punca yang menyebabkan perancangan bandar Bintulu dalam keadaan yang tidak tersusun ialah pertambahan penduduk yang besar. Pertambahan penduduk bandar memerlukan perancangan daripada segi permintaan guna tanah perumahan, institusi seperti sekolah dan kemudahan awam yang lain. Peningkatan ini jika tidak diurus dan ditangani dengan baik akan menimbulkan pelbagai masalah daripada aspek sosial, ekonomi dan alam sekitar. Maka dengan itu, perancangan yang teliti dan seimbang perlu dilakukan untuk memastikan kualiti kehidupan di bandar akan sentiasa baik dan seterusnya dapat meningkatkan produktiviti warganya. Menurut Nur Aini, 2009. Bagi objektif kedua dalam kajian ini adalah berkenaan mengenai pasti kos sara hidup yang meningkat di pinggir bandar Bintulu. Lokasi kajian yang dipilih ialah Kampung Kuala Tatau, Bintulu. Daripada objektif yang kedua ini, pengkaji mendapati faktor yang menyebabkan kos sara hidup yang tinggi adalah disebabkan oleh kos pengangkutan. Hal ini kerana kedudukan Kampung Kuala Tatau dengan pusat bandar Bintulu agak jauh. Oleh sebab itu, penduduk kerap mengisi minyak kenderaan untuk ulang-alik dari Kampung Kuala Tatau ke bandar Bintulu kerana bekerja dan pergi membeli barang dapur. Selain itu, pengkaji mendapati bahawa terdapat responden yang masih mampu menyara hidup sekeluarga kerana pendapatan yang cukup, mempunyai pekerjaan tetap, mempunyai kerja sampingan dan tidak mempunyai banyak tanggungan. Walaupun begitu, terdapat juga responden yang kurang mampu menyara hidup sekeluarga disebabkan oleh gaji yang tidak mencukupi, tiada pekerjaan sampingan dan mempunyai ramai tanggungan. Topik ini merupakan cadangan penambahbaikan daripada pengkaji kepada pengkaji yang seterusnya. Cadangan penambahbaikan terhadap kajian ini iaitu antara cadangan yang ingin dikemukakan oleh pengkaji daripada kajian ini ialah soalan-soalan temu bual terhadap responden harus dibanyakkan dan diperincikan dengan lebih dalam lagi. Hal ini kerana soalan-soalan temu bual yang dikemukakan oleh pengkaji adalah sangat sedikit dan terdapat soalan yang kurang menepati objektif kajian pertama. Selain itu, pengkaji juga mencadangkan agar lebih banyak soalan dimasukkan ke dalam borang soal selidik untuk mencapai objektif tersebut. Hal ini kerana soalan yang pengkaji masukkan ke dalam borang soal selidik adalah sedikit untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci. Bagi objektif kedua, cadangan terhadap kajian masa hadapan ialah cadangan pada masa hadapan bagi objektif yang pertama iaitu pengkaji mencadangkan supaya pengkaji akan datang dapat menambah bilangan responden dalam kajian. Hal ini kerana sukar untuk mencari responden yang boleh ditemu bual kerana tertumpu pada sesuatu kawasan sahaja dan kekangan masa yang dihadapi oleh pengkaji. Selain itu, pengkaji mencadangkan supaya melakukan penyelidikan dengan mengumpul maklumat secara bersemuka. Hal ini kerana maklumat yang diperolehi lebih sahih dan maklumat tersebut perlulah diperoleh dari pihak atasan atau pihak yang bertanggungjawab yang berkait dengan kajian seperti Jabatan Perangkaan. Kesimpulannya, daripada keseluruhan kajian ini bagi objektif 1,
Pengkaji menyimpulkan bahawa punca perancangan bandar yang tidak tersusun di Bintulu adalah disebabkan oleh pertambahan penduduk yang pesat, faktor ekonomi dan faktor perancangan bandar yang tidak dirancang dengan baik. Bagi objektif 2 pula, pengkaji dapat menyimpulkan bahawa kos sara hidup yang meningkat di pinggir bandar adalah disebabkan oleh kos pengangkutan, kos makanan dan kemampuan dari segi kewangan seperti gaji yang diperolehi oleh penduduk. Kajian ini telah memenuhi objektif kajian. Namun demikian, masih banyak kekangan dan kekurangan dalam kajian ini. Pengkaji juga mengharapkan bahawa kajian ini mampu diteruskan oleh pengkaji-pengkaji yang seterusnya. Pengkaji seterusnya mungkin mampu untuk membuka idea-idea baru dan mengenal pasti lebih banyak punca yang menyebabkan perancangan bandar yang tidak tersusun dan mengenal pasti kos sara hidup yang meningkat di pinggir bandar supaya dapat dianalisis dan diatasi lebih awal lagi masalah yang timbul dalam sesebuah bandar. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.